Bertemu kembali rentasan berita edisi 1229. Saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Tolak campur dalam politik jadilah pengundi bijak. Kerajaan sekarang umpama headless chicken. Apa yang cuba disembunyikan Menteri Agama Perikatan Nasional? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Presiden Pakatan Harapan dilaporkan bersetuju kerjasama pilihan raya dengan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, kata Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun katanya, Majlis Presiden memutuskan ia akan diteruskan sebagai pakatan pilihan raya buat masa ini. Anwar menjelaskan situasi ini kerana untuk menjadi parti komponen dalam gabungan itu, kelulusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS perlu diperolehi. Keputusannya boleh diteruskan. Setakat ini Electoral Pack, Pakatan Pilihan Raya, sebab kalau ahli rasmi kena mendapatkan kelulusan ROS. Jadi saya tak fikir ROS akan luluskan apa-apa sekarang. Jelasnya di petik media. Menurut Anwar, Muda dan Pakatan Harapan perlu memperhalusi beberapa butiran dalam kerjasama mereka seperti rundungan kerusi dan juga logo. Sebelum ini, Presiden Muda Syed Saddiq Said Abdul Rahman menyatakan pihaknya telah memohon kepada Pakatan Harapan untuk menjadi parti komponen. Menurut laporan, selain Muda, Parti Sosialis Malaysia PSM pimpinan Dr. Michael Jayakumar Devaraj dan Malaysian Advancement Party MAP pimpinan Watyamurti Panusami juga memohon untuk menyertai Pakatan Harapan. Permohonan PSM dikatakan masih dalam perbincangan jawatan kuasa rundingan yang ditubuhkan. Sementara itu, permohonan MAP telah ditolak oleh Anwar, tak sempat sampai ke meja perundingan. Tidak pernah didengari. Kami tidak berjumpanya sejak kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Kali terakhir beliau dilihat dalam mesyuarat jemaah menteri sebelum langkah syaratan, kata Setiausaha Agong DAP Lok Siu Fok di petik media. Sementara itu, Anwar di petik media sebagai berkata beliau tidak mahu lagi melayan sebarang tawaran pengerusi penaja Gerakan Tanah Air GTA Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk kerjasama dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15 nanti. Anwar berkata ini kerana pendirian bekas Perdana Menteri itu boleh berubah-ubah, lapor utusan Malaysia. Tidak mengapalah, kita terus pantau sebab minggu depan beliau akan bagi pendirian berbeza. Jadi dengar dan beri penghormatan, katanya seperti dipetik. Sebelum ini, Timbalan Presiden Pejuang Datuk Marzuki Yahya dilaporkan mengkritik idea khemah besar Pakatan Harapan. Saya melihat khemah besar bukan salah satu jalan penyelesaian dalam kemelut politik sekarang ini, katanya. Tiba-tiba hari ini Gerakan Tanah Air GTA yang diterajui Pejuang mahu kerjasama dengan Pakatan Harapan. Bagaimanapun, Nurul Izzah Anwar menempelak Marzuki. Namun apapun pendapat dan alasan yang diberikan Marzuki, ia tidak merubah keadaan dan dipercayai Parti Pejuang akan terus ditolak oleh rakyat berdasarkan ia dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir, tegasnya. Sementara itu, Setiausaha Agong Keadilan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan partinya tidak pernah mempertimbangkan langsung soal kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Ini bagi mengelakkan perbuatan khianat dan mungkir janji bekas Perdana Menteri itu berulang, lapor utusan online. Ketika Pakatan Harapan dilamar oleh pelbagai parti berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15, UMNO, PAS dan Bersatu terus bertolak-tolakan, menyalahkan satu sama lain dan bercelaru. Terkini, Ahli Majlis Tertinggi Bersatu, Datuk Seri Saifuddin Abdullah bertikam lidah dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung surat yang dipersembahkan oleh 12 orang Menteri Perikatan Nasional kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Bilasha. Katanya surat tersebut hanyalah bertujuan bagi menyuarakan kebimbangan rakyat agar pilihan raya umum ke-15 tidak
dilaksanakan dalam musim tengkujuh kerana berkemungkinan berlaku banjir. Menurut beliau, pada masa ini rakyat mahu kerajaan memberi sepenuh tumpuan kepada langkah-langkah pemulihan ekonomi, mengawal kenaikan harga barang dan menyediakan peluang pekerjaan. Saya yakin rakyat mengetahui alasan sebenar mengapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahu mengadakan pilihan raya umum ke-15 dalam masa terdekat. Ia tidak lain adalah berpunca daripada tekanan dan desakan oleh Presiden UMNO. Justru Yang Amat Berhormat Perdana Menteri usahlah mengalihkan perhatian rakyat daripada masalah yang dihadapinya itu, kata Saifuddin dalam satu kenyataan di Facebook. Dalam masa PAS Bersama Bersatu menentang Perdana Menteri UMNO berhubung pembubaran Parlimen, ia sibuk mahu bekerjasama dengan UMNO atas nama Penyatuan Ummah dalam Muafakat Nasional. Tidak hairan jika lamaran PAS ini ditolak mentah-mentah oleh UMNO yang tidak teruja dengan tawaran itu. Tetapi bukankah PAS Parti Melayu Islam? Takkan UMNO menolak Islam? Jawabnya, UMNO tidak merasa ia perlukan PAS lagi. Ia tidak percaya kepada PAS. Justru anak muda jangan keliru, jadilah pengundi yang bijak. Pilih parti yang mahu ramai kawan, bukan parti yang menolak kawan. Ibarat habis manis, sepah dibuang. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad berkata Pakatan Harapan mencuba untuk membersihkan negara ini daripada cengkaman kleptokrasi setelah memenangi pilihan raya umum ke-14 Mei 2018. Dengan itu katanya sepatutnya isu perjuangan kleptokrasi selesai, tetapi ia tidak berlaku. Perjuangan Pakatan Harapan telah dikhianati oleh Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang disokong dengan PAS dan juga UMNO. Itulah sebabnya kita kata perjuangan belum selesai. Sepatutnya dah selesai. Tapi oleh kerana tindakan khianat yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama dengan Azmin Ali dan Zuraida dan disokong pula oleh PAS yang bersama menyokong UMNO dan pemimpin-pemimpin Bersatu dan UMNO, maka kita dapati bahawa ancaman kleptokrat itu hidup kembali. Akibatnya ancaman kleptokrasi hidup kembali. Beliau berkata demikian dalam program Bicara Khalid Samad siri 167 menolak kleptokrat perjuangan belum selesai di Jom Channel 12 Oktober lalu. Kononnya perjuangan PAS ialah Islam, tetapi mereka telah mengembalikan kleptokrat kepada kedudukan berkuasa. Bila melihat bahawa pembubaran Parlimen oleh Yang di-Pertuan Agong membuktikan bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang sebenarnya berkuasa di negara ini dan bukannya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Khalid berkata Ismail Sabri pada awalnya mahu menangguhkan pilihan raya umum ke-15 hingga ke tahun depan. Namun oleh kerana kuasa sebenar tetap berada di tangan Ahmad Zahid, maka Parlimen dibubarkan mengikut kepentingan parti dan Presiden UMNO itu. Kemahuan UMNO mahu diadakan pilihan raya umum disegerakan kerana mengharapkan kemenangan disebabkan ramai yang tidak dapat pula mengundi jika berlaku banjir. Khalid menyifatkan berkempen dalam keadaan rumah rakyat tenggelam, mungkin ada yang meninggal sebagai tidak bertanggungjawab. Beliau juga berpendapat kerajaan tidak memikirkan semua masalah rakyat yang berhadapan dengan banjir. Ini kerana yang difikirkan hanya survival Ahmad Zahid untuk menyelamatkan dirinya. Jika UMNO menang, Datuk Seri Najib Razak juga mungkin akan dibebaskan, kata Khalid. Elakkan diri daripada dimasukkan dalam penjara dan sebagainya, maka dia terdesak. Dan dia tak kisah Agong cakap apa ke, Sultan Perak cakap apa ke, Sultan Selangor kata apa ke, mana-mana walaupun dia kata dia berjuang Melayu, tapi dia tak kisah Agong ke, Sultan ke, TYT ke, yang penting dia nak survive. Dia nak kena selamatkan diri. Dan inilah harapan dia bahawa dia boleh hadapi pilihan raya, gunakan jentera kerajaan untuk membawa pengundi-pengundi dia. Mungkin kalau rumah pengundi dia, satu kawasan kampung, pengundi dia akan hantar jentera helikopter ke bot ke, pergi bawa pergi ke tapi yang orang kita tak dapat. Rakyat jelata yang biasa tak dapat. Tapi orang-orang dia yang dia kenal sebagai pengundi dia akan bawa pergi mengundi. Dan dengan itu dia boleh menang. Ni perancangan dia. Tetapi kita harap bahawa perancangan jahat dia ni akan Allah atasi dengan mungkinlah sebagai contoh hindarkan banjir itu.
Kata Khalid, rakyat nampak kejahatan mereka kenapa mahu pilihan raya umum ini walaupun dalam keadaan banjir seperti yang disebut sendiri oleh Ahmad Zahid dalam satu klip video yang tular. Tak malu ke dia bercakap macam itu? Bidas Khalid merujuk kepada klip video tersebut di mana Ahmad Zahid menjelaskan mengapa mereka perlu menang besar dan menjadi dominan pada pilihan raya umum akan datang. Dalam ucapannya, Ahmad Zahid menegaskan bukan beliau sahaja yang akan didakwa, malah Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan, Presiden MIC, Datuk Seri M. Saravanan dan Presiden MCA, Datuk Seri Wee Ka Siong juga tidak akan dilepaskan. Is mother of all general election. Kalau kita kecundang, nasib kita lebih buruk daripada PRU ke-14. Bukan saya sahaja kena charge. Tomat? Tomat? You are in the waiting list. Tan Sri Vicky, don't laugh. You are also included. What more, Datuk Seri Saravanan? Kasih? They won't forget you. You'll be charged as well. Isham, you don't smile. Bagi mengelakkan ini, kita wajib menang dengan dominan di dalam pilihan raya umum ke-15 ini, saudara-saudari. It's now or never. Pilihan raya kali ini is mother of all elections. Kalau kita kecundang, nasib kita lebih buruk daripada pilihan raya umum ke-14. Bagi mengelakkan ini, kita wajib menang dengan dominan pada pilihan raya umum ke-15 nanti, tegas Zahid. Justru spekulasi bahawa UMNO mahu pilihan raya umum tahun ini juga kerana mahu menyelamatkan diri mereka, bukan untuk mengembalikan mandat kepada rakyat demi kesabaran politik dan ekonomi negara adalah benar. Khalid menyalahkan Bersatu dan PAS yang memberi peluang kepada golongan kleptokrat ini untuk kembali berkuasa. Tindakan PAS menghidupkan kembali kleptokrat. Kalau UMNO BN berkuasa, ini merupakan satu perkara yang kamu harus bertanggungjawab. PAS sebahagian daripada yang menyokong pengkhianatan itu dengan bangganya menyatakan kerajaan yang ditubuh kerajaan tebuk atap. Sindirnya, menurut Khalid, rakyat bersama Pakatan Harapan untuk melawan kleptokrasi dan rasuah pada pilihan raya umum yang lalu. Malangnya, perjuangan tersebut belum selesai kerana mereka dikhianati Bersatu dan juga PAS. Sebenarnya selama hampir 3 tahun ini, kerajaan yang ada ini macam kerajaan headless chicken. Kerajaan Malaysia di bawah Mahyadin hingga ke Ismail Sabri langsung tidak tahu apa hala tujunya. Tegasnya, kini rakyat dapat melihat bagaimana keadaan kehidupan mereka semasa 22 bulan Pakatan Harapan mentadbir negara ini berbanding sekarang diperintah oleh kerajaan yang berpaksikan sentimen Melayu Islam yang palsu. Sehingga sebuah kajian lama pada tahun 2010 hingga 2014 dirujuk kononnya bukan Islam dan bukan Bumiputra menjadi punca rasuah. Sedangkan dalam kajian yang sama disebut majoriti 82.32% meminta rasuah dan solicitors adalah Melayu. Justru kerajaan ayam yang sudah disembelih tetapi masih hidup ini tidak wajar dibiarkan berterusan. Keadaan ini mungkin berulang jika UMNO Bersatu PAS kembali membentuk kerajaan campuran apabila mereka masing-masing menang sedikit tetapi tidak cukup untuk mendapat majoriti bagi menguasai parlimen secara persendirian. Ayuh rakyat Malaysia, jangan biarkan masa depan kita dan anak cucu kita dicorakkan oleh ayam yang tidak berkepala. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa begitu dibenci oleh pimpinan UMNO dan juga PAS sehingga pelbagai fitnah dilontarkan ke atas beliau setelah Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum ke-14 dan beliau diberi tanggungjawab sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dalam tempoh 22 bulan itu, beliau telah menjolok sarang tebuan UMNO yang enak bergantung di pohon lembaga tabung haji yang dibajai oleh 8.41 juta pendeposit. Kebencian itu berterusan sehingga diadakan satu siasatan di Raja RCI untuk menyiasat kononnya ada penyelewengan semasa beliau memegang jawatan Menteri Agama ketika itu. Untuk menunjukkan RCI ini bukan hanya mahu memburukkan kerajaan Pakatan Harapan, maka penyiasatan ditumpukan kepada isu-isu pengurusan dan operasi lembaga tabung haji itu bermula 2014 sehingga 2020. Untuk rekod, pemimpin UMNO Datuk Seri Abdul Aziz Rahim adalah pengerusi tabung haji pada tahun 2013
hingga 2018. Apabila Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya, jawatan tersebut diserahkan kepada Tan Sri Muhammad Nur Yusof yang juga seorang akauntan profesional. Beliaulah yang menerajui tabung haji sehingga keluar daripada kemeluk keuangan yang dahsyat bersama Ketua Pegawai Eksekutif CEO Datuk Seri Zukri Samad yang meletakkan jawatan sekitar 2019 kerana masalah kesihatan. Lalu pada 1 September 2019, Datuk Nik Muhammad Hashuddin Yusof dilantik sebagai CEO tabung haji untuk meneruskan operasi institusi Islam itu sehingga 5 Mei 2021 lalu. 2 hari lepas, beliau berkongsi pengetahuannya bagaimana tabung haji diselamatkan. Setiap kali bajet dibentangkan di Parlimen, di antara maklumat pertama yang saya cari ialah senarai jaminan komitmen kerajaan Malaysia. Sekarang ini ianya disenaraikan di dalam buku tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan persekutuan. Menurut penjelasan Kementerian Keuangan, punca kuasa komitmen jaminan adalah Seksyen 14 Akta Tata Cara Keuangan 1957. Jika kita tengok senarai komitmen jaminan pada tahun 2022, ianya berjumlah 200 bilion ringgit dan merupakan 65% daripada jaminan kerajaan atau GG secara keseluruhannya, kata Nik Hashuddin dalam rencana di Facebook beliau. Katanya 4 syarikat terbesar yang diberikan komitmen jaminan ialah Dana Infra Nasional, Prasarana Malaysia, Malaysia Rail Link dan Urus Harta Jemaah UJSB. Beliau menjelaskan bahawa UJSB adalah syarikat tujuan khas SPV yang dimiliki penuh oleh Menteri Keuangan diperbadankan MOF yang mengeluarkan sukuk-sukuk berjumlah 20 bilion ringgit kepada tabung haji apabila ia membeli aset-aset bermasalah tabung haji yang hanya bernilai 9.9 bilion ringgit di dalam proses penstrukturan semula keuangan tabung haji di akhir tahun 2018. Ini membolehkan tabung haji memenuhi kehendak Akta Tabung Haji bahawa asetnya mestilah melebihi liability sebelum membayar apa-apa keuntungan kepada pendeposit. Jelasnya, Nik Hashuddin membangkitkan bahawa selepas penstrukturan berkenaan ada 2 tuduhan besar yang dilontarkan ke atas tabung haji. Pertama, tabung haji telah menjual aset kepada orang Cina, dan yang kedua, pembayaran sukuk-sukuk berkenaan disangsikan kerana kerajaan tidak memberikan jaminan penuh kepada UJSB. Menjawab tuduhan pertama, beliau berkata tidak ada sesiapa yang membawa bukti UJSB tidak dimiliki oleh MOF Incorporation. Katanya sama ada Menteri Keuangan China, Melayu maupun bangsa-bangsa lain ia tetap dimiliki oleh kerajaan Malaysia. Bagi tuduhan kedua pula, Nik Hashuddin berkata ternyata komitmen jaminan dianggap oleh Kementerian Keuangan sebagai jaminan yang dikeluarkan oleh kerajaan persekutuan. Menurut beliau, inilah sebabnya pembinaan infrastruktur negara dapat dibayari menerusi syarikat-syarikat seperti Dana Infra dan juga Prasarana. Bukankah kita sudah menikmati infrastruktur berkenaan apabila menaiki LRT dan MRT setiap hari? Mengapa kita tidak pula was-was berkenaan pembiayaannya yang diberikan komitmen jaminan? Soalnya, beliau mengambil contoh bukti bahawa kerajaan persekutuan akan melunaskan tanggungan yang diberikan komitmen jaminan ialah suku SRC International. Dari senarai yang diberikan, kerajaan persekutuan sudah membayar sepenuhnya sukuk yang berjumlah 4 bilion ringgit itu. Sampai hari ini kita tidak tahu ke manakah sebenarnya 4 bilion ringgit dana yang diberikan kepada SRC International selain dari sejumlah kecil yang menjadi bukti di mahkamah, ujarnya sambil menempelak pemfitnah tabung haji. Namun kerajaan Malaysia tetap memenuhi komitmennya. Merujuk kepada senarai komitmen jaminan kerajaan ini, beliau berkata jumlah komitmen kepada UJSB meningkat dari 21,526 bilion ringgit pada tahun 2021 kepada 21,957 ringgit pada tahun 2022. Ini ialah pertambahan nilai sukuk yang perlu dibayar kepada tabung haji berdasarkan kadar keuntungan sukuk-sukuk berkenaan. Pertambahan nilai atau value accretion ini diambil kira sebagai keuntungan kepada tabung haji berdasarkan peruntukan piawaian keuangan MFRS 9. Di akhir tempoh sukuk-sukuk berkenaan, jumlah ini akan meningkat kepada 27 bilion ringgit. Ini bermakna di dalam menyelamatkan tabung haji, kos yang perlu dibayar oleh rakyat Malaysia ialah lebih kurang 17 bilion ringgit, jelasnya. Menurutnya, sukuk-sukuk yang diberikan komitmen jaminan ini menyebabkan tabung haji masih mampu membayar pengagihan keuntungan sehingga sekarang. Walaupun sudah ada 2 kerajaan selepas sukuk-sukuk ini diterbitkan, tidak ada kerajaan yang seterusnya mendakwa sukuk-sukuk ini tidak laku. Jadi semua tuduhan yang dilontarkan itu
kiranya tipulah, tegas Nik Hashuddin. Jom Channel bersetuju dengan pandangan beliau bahawa sesiapa pun yang mentadbir kerajaan, komitmen yang diberikan berdasarkan tata cara keuangan kerajaan akan terus mengikatnya untuk melunaskannya. Penipuan itu juga dilihat bertujuan memburukkan mujahid. Tetapi kenapa Menteri Agama Kerajaan BNPN Datuk Idris Ahmad membisu seribu bahasa mengenai penipuan pemfitnah tabung haji ini? Malah beliau turut sibuk dengan RCR yang kononnya siap pada Julai. Tetapi sehingga hari ini Oktober, kita tidak tahu apa terjadi kepadanya. Sama-samalah kita hayati dan belajar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi begini. Dari Ma'qil bin Yasar Al-Muzani, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, nescaya Allah mengharamkan syurga ke atasnya. Hadis riwayat Muslim. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.